Feel the magic in the air. I love it in my all air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya sekali lagi dalam channel YouTube saya, Muhammad Fuzrin. Okey guys, kali ini video saya nak kongsikan pada anda iaitu kenangan-kenangan yang saya tak lupa, pengalaman-pengalaman yang baik, manis, dan juga kenangan yang tak boleh lupa lah. So saya suggest pada korang lah, yang korang mesti ada pengalaman-pengalaman yang kenangan yang tak boleh lupa, yang paling manis, pahit. So saya kongsikan kepada anda semua. Okay. Kenangan pahit saya masa ketika itu saya umur 13 tahun. Okay, 13 tahun saya dihantar oleh mak ayah saya ke Mahat, satu sekolah nama Mahat lah kan, sekolah agama, dekat Berang 2020 kat Perak. Kenangan pahit saya masa tu ketika dibuli. Memang normal lah kan, budak form 1 kena bully apa semua, basuh baju lepas semua. Tapi saya ni orang cakap apa, salah seorang pelajar yang paling teruk kena bully. Itulah kenangan saya tak lupa. Yang saya tak lupa tu, ada seorang abang senior ni, dia suruh saya basuh baju. Dia suruh saya tengah basuh baju, tiba-tiba dia hantar 2-3 baldi baju dia semua. Ketika tu pula hari Sabtu, memang hari Sabtu memang semua budak-budak ni basuh baju. So masa tu saya basuh pun dalam 2-3 helai, dalam tak banyak lah kan, sebab saya sentiasa basuh baju. Jadi abang sini nampak saya tengah basuh baju, tiba-tiba dia hantar 3 baldi dia hantar. Lepas tu dia kata, kalau kau tak buat, aku sepak kau. Macam tu lah dia kata kan. Tu saya pun buat lah, macam mana kan. Saya memang kenangan yang saya tak boleh lupa ni lah masa saya kena bully. Itulah kenangan pahit saya. Saya terlalu benci sangat dengan abang senior ni kan, masa tu lah. Kemudian kenangan pahit saya lagi, saya ni selalu orang fitnah saya. Kadang-kadang bila saya tak buat, orang tuduh saya macam-macam. Biasalah manusia kan, dia tak boleh tengok seseorang tu buat satu kebaikan, ada je mulut dia nak cakap kan. Jadi banyak kali lah. Semua yang saya kena tu semua dekat sekolah agama. Terus terang saya cakap, kalau saya benda tu tak sepatutnya diceritakan. Jadi benda tu tak berlaku depan mata, tuduhlah macam-macam. Saya buat tu lah, saya buat ni lah, saya difitnah macam-macam, saya dituduh macam ni kan, macam-macam lah. Jadi masa saya kat sekolah agama tu, masa saya kena fitnah, dituduh tu, masa tu di sekolah menengah, masa tu saya dah mengajar. So macam-macam lah kan, mulut manusia, dia tak puas hati, dengki. So itulah kenangan yang saya tak lupa lah, kenangan pahit tu. Jadi saya rasa dalam hidup saya tu lah, memang yelah, ada je orang nak cakap macam-macam kan. Itulah, inilah. Tapi apa orang cakap, kita sebagai manusia ni, kita berserah pada Allah lah. Kita sabar, lantaklah orang nak cakap apa kat kita pun tak apa. Orang nak cakap kat depan ke, orang cakap kat belakang kita ke, kiri kanan ke, atas bawah ke, abaikan. Okay? Kita semua mampu, kita berserah. Kita ada mulut, kita jangan balas balik. Okay? Kita semua berserah pada Allah, berdoa supaya Allah balas dengan kebaikan. Jangan kita doakan seseorang tu, walaupun dia caci kita, dia maki kita apa kan, dia mengata kita di belakang, dia mengumpat ke apa semua ke, dia sebarkan ayat kita apa, itu biar Allah yang balas. Kita cuma doa supaya Allah berikan dia kebaikan. Okay. Kenangan manis pula. Okey, kenangan manis yang saya tak boleh lupa, masa tu saya kat Tafiz. Kat Tafiz. Okey, kenangan manis saya yang mana ketika tu saya dah nak habis dah. saya target menghafal Al-Quran 2 tahun. Alhamdulillah, dengan izin Allah, selama ni saya menghafal. Saya nak hampir habis. Masa tu saya
dah juzuk 26. Juzuk 26, lagi 4 juzuk lagi nak habis. Memang orang cakap apa, kawan-kawan saya semua tu dan semua bawah-bawah saya lagi lah. Ada yang juzuk belas-belas, ada yang juz 10, dan ke bawah lagi lah. Saya masa tu pelajar nak habis dah juzuk. Lagi 4 juzuk lagi, hampir nak habis juz 30 Al-Quran. Maksud saya hafal je. Kawan-kawan saya main bola petang-petang apa semua kan. Saya hafal je. Hafal sebab nak target 2 tahun. Memang hasrat saya 2 tahun. Saya tak nak lama-lama duk tahfiz buat apa betul. Okey. Jadi ustaz saya, ada seorang ustaz ni pada Endon. Saya ingat lagi ustaz tu, nama dia Ustaz Zakaria. Dia lah cakap dengan saya. Dia cakap, Kuzrin, hafalan jaga. Okey, hafalan kena jaga. Jangan hafal saja. Okey, kalau hafal semua orang boleh buat, semua orang boleh hafal. Tapi nak jaga hafalan ni memang susah. Jadi kena hari-hari sentiasa amalkan Al-Quran. Okey, ulang-ulang. Lepas tu dia kata, tak main bola ke? Tak apalah ustaz, saya nak habiskan Al-Quran dulu. Kalau saya dah habis Al-Quran, dah habis 30 juzuk, baru saya main bola. Baru saya pause main. Okey, saya tak nak lah kalau saya dah nak habis ni, tiba-tiba saya main bola, leka kan. So saya terus main. Saya terus hafal. Saya push. Tak sampai bulan 12, pertengahan bulan 10, saya dah habis dah hafal. Saya dah hafal 30 juzuk Al-Quran. Saya dah menghafal. So saya buat syahadah. Dekat kaki saya. Saya dah hafal, menghafaz lah, baca juzuk 1 hingga 30. Kemudian alhamdulillah lah, habis majlis tu. So kawan-kawan saya semua sambut saya dengan gembira. Ustaz-ustaz yang mengajar saya pun dengan gembira, and hasil berkat mereka doakan untuk saya. So memang best lah. Lepas habis program khatam Quran, 30 juzuk Al-Quran, menghafal, kita buat makan-makan. Memang best. Memang itu yang saya tak lupa lah sampai sekarang ni. Sampai kawan-kawan saya yang masih setia dengan saya masih lagi ada. Saya sentiasa doakan untuk diorang kan, yang ada yang dah bekerja, ada yang masih belajar lagi, ada yang sambil belajar sambil tu bekerja, buat part time, buat side income kan. Saya sentiasa sampai sekarang saya ingat nama-nama diorang lagi. Jadi itulah kenangan manis saya yang paling saya tak lupa masa kat tahfiz. Saya dapat menghabiskan Al-Quran, saya dapatkan banggakan mak ayah saya kan. Memanglah saya tak lupa. Masa tu ustaz-ustaz semua sambut saya kan, lepas tu buat makan-makan besar-besaran untuk majlis tu lah. Alhamdulillah lega rasanya. Kemudian dalam masa sama tu lah, ustaz tu, ustaz yang mengajar saya dan pengetua sekolah tu minta saya berkhidmat jadi tenaga pengajar dekat tahfiz tu juga. Memang best. Nama tahfiz tu Pusat Tahfiz Ibnu Hajar. Itu memang best. Memang saya tak lupa lah kenangan tu. Seronok. Lepas tu pula datang lagi seorang ustaz yang baik lagi. Memang seronok. Saya rasalah kalau saya ni masih lagi, orang cakap apa, kalau saya diberikan kesempatan, saya rasa saya nak masuk balik tahfiz tu. Saya nak ngajar budak-budak yang baru kan. Memang seronok lah. Memang seronok. Tapi bila sekarang ni lockdown ni kan, memang susah sikit lah nak pergi. Sebab kawasan tahfiz saya tu dekat Tuan Tunggal. Memanglah jauh lah jugalah, jauh. Dekat area MRTC tu. Memang saya tak lupa lah sampai sekarang kenangan saya ke tahfiz. Memang happy sangat. Okay. Jadi dalam banyak kenangan manis saya, yang ni lah kenangan manis saya masa kat tahfiz. Saya dapat menghafal Al-Quran. Sebab apa? Sebelum ni saya tak ada berhasrat pun nak masuk tahfiz kan. Lepas tu bila saya tengok, saya jumpa orang pakai jubah serban, budak-budak muda-muda baru saya ni kan. Lepas tu bila dengar dia ni seorang hafiz Al-Quran. Jadi bila saya dengar, saya kaji balik, penghafal Quran ni hebat sebenarnya. Okay.
Dekat akhirat nanti dia akan boleh jamin ke 10 keluarga. Tarik masuk dalam syurga. Jadi saya ambil kesempatan tu, alhamdulillah hasrat saya tercapai. Dapatlah title Hafiz Al-Quran. Memang seronok. Memang itulah kenangan yang saya tak lupa lah sampai sekarang. Okey. Okey. Kenangan yang saya tak boleh lupa langsung. Okey, di kelakar sikit lah. Okey, kenangan yang saya tak lupa masa tu saya belajar di satu sekolah mahal juga. Di sekolah menengah lah. Maksud saya masa belajar lagi saya kira macam repeat lah. Saya repeat masa tu saya umur form 4. Ayolah, saya umur form 4. Kelas form 4 tapi masa tu umur saya dah 19 tahun. Sekolah tu boleh terima lagi lah umur yang dah lanjut. Nak repeat belajar pun boleh. Sekolah tu kat Singudang. So ceritanya yang saya tak lupa ni, saya ada seorang kawan baik saya. Dia nama Muhammad Hafiz. Dia pengawal sekolah. Sekolah menengah lah ni. Okey. Yang paling best yang saya tak lupa dengan dia tu, kenangan yang saya tak lupa dengan yang pengalaman saya tak lupa dengan dia. Masa tu saya form 4. Masa tu saya umur 19 tahun. Dia umur 18. Kira terus tahun. Okey. Yang paling saya tak lupa tu, masa tu saya cakap dengan kawan saya ni. Dia kata, "Fiz, petang ni ada kelas kau nak datang tak?" Lepas tu dia kata, "Itulah macam bosan dia kata kan." Masa tu kelas, saya ingat lagi kelas ilmu balaghah. Masa tu Ustaz Ashraf nak buat kelas kan. Sebab siapa yang tak faham balaghah kan, balaghah ni macam kata seumpama lah. Okey, seumpama. Okey, dia macam sama erti lah. Okay. So nak buat kelas. Lepas tu saya cakap lah dengan kawan saya ni. Dia kata, "Fiz, kau nak join tak?" Aku rasa aku tak nak lah, aku dah faham balaghah ni. Lepas tu dia kata, "Boleh ke aku ikut lah kau." Lepas tu kawan saya ni naik motor. Masa tu motor ES5 warna biru. Okay, nak jadikan cerita, saya cakap dengan Hafiz ni, kawan saya ni cakap dengan saya, "Kau nak ikut aku tak pergi kat rumah aku?" Boleh juga, lepak-lepak sekejap kan. Lepas tu dia kata kat saya, nanti petang nanti sikit aku hantar kau kat rumah. Boleh. Kata tak masalah, aku ikut kau je. Okey. Kebetulan dia naik motor. Dia tak tahu pula dia ni suruh saya. Dia suruh saya naik motor. Saya dah tak ada lesen. L pun tak ada. Kan? Kalau ada L sekurang-kurangnya bolehlah bawa motor tu, pandailah bawa motor tu kan. Tapi masalahnya dia suruh saya bawa motor. Dia kata saya ni boleh bawa motor. Dia kata dia duduk belakang, dia ajar. Saya pun bawa lah kan. Mula bawa slow kan. Sebab yelah tak tahu bawa motor kan. Lepas tu dia suruh saya bawa. Saya bawa. Saya tiba-tiba saya macam rasa best saya naik motor ni. Saya press lah. Saya press sampailah ke tekad saya berhenti. Berhenti pun berhenti mengejut. Yang kawan saya belakang ni kata buat slow kan. Lepas tu macam mana kan, saya bawa sikit. Lepas dari lampu tafilat hijau, saya terus jalan. Bawa straight je, tak tukar gear pun. Bawa straight je, laju. Kereta jangan cakap lah kan. Bawa laju ni. Tiba-tiba sampai dekat satu simpang tu, saya tak slowkan tau. Saya tak slowkan motor tu. Saya bawa straight laju. Saya perah laju dekat selekor tu. Terlanggar benteng batu dekat jalan tu. Jatuh dua-dua. Accident. Yang saya ni masuk bawah lori di bahagian depan, kawan saya ni masuk bahagian bawah, dekat belakang lori tu. Betul-betul dekat tayar. Muka saya ni menghadap tayar lori, terseret. Allahu Akbar. Kenangan yang saya tak boleh lupa masa tu. Masa tu baju sekolah saya koyak. Lepas tu dengan lukanya, dengan kasut dengan seluar koyak. Yang kawan saya dekat belakang saya, sedar dia tengok dekat bawah tayar lori. Saya terus keluar, saya terus pergi kawan saya tu nak tolong dia. Saya cakap dia, "Okey tak Fiz? Okey tak?" Dia kata okey. Lepas tu dia cakap dengan saya, dia kata, "Kau okey tak?" Okey. Lepas tu motor yang kita orang naik tu dah terbalik dah.
Macam mana terbalik wallahu alam. Kita orang tak tahu, tiba-tiba terbalik. Lepas tu dia punya handle dia dah macam bengkok tau. Handle motor tu dah bengkok. Allah, saya kata macam mana ni. Lepas tu nasiblah ada abang askar tu datang tolong. Dia kata, "Dik, macam mana kau boleh accident ni, Dik? Kau langgar apa, Dik? Kau buat laju ke?" "Entahlah bang, kawan saya suruh saya bawa. Saya tak ada lesen ni." Kata dia suruh saya bawa. Dia saya bawa lah, saya pun tak tahu kan. Allahuakbar. Lepas tu dalam masa sama, dua-dua saya dengan kawan saya ni dia hantar oleh abang askar ni. Hantar nasib dekat klinik kesihatan Sungai Udang. Dekat, memang dekat. Kita hantar, lepas tu selang buat cuci luka apa semua kan. Lepas tu saya cakap dengan kawan saya, Pis, minta maaf Pis, aku tak sengaja Pis, aku pun tak tahu motor, tiba kau suruh bawa. Tak apa, ni salah aku. Okay, kawan saya kata dia salahkan dia sendiri sebab dia suruh saya, dia tahu saya tak ada lesen tapi dia suruh saya bawa kan. Nak katakan dua-dua salah lah dua-dua salah dah. Tak pakai helmet, pakai kopiah je masa tu kan. Lepas tu dah cuci luka apa semua, dah injek semua dah ni bersih. Lepas tu selang berapa minit tu bapak kawan saya ni datang. Bapak dia askar, Pampang askar kan. Okey, askar dia datang. Lepas tu dia kata, "Okey tak ni dua-dua ni?" "Okey cik, okey." Lepas tu dia kata, "Macam mana boleh jatuh?" Lepas tu kata, "Macam ni cik, sebelum tu saya minta maaf lah sebenarnya saya tak ada lesen. Lepas tu kawan saya ni anak pakcik ni suruh saya bawa motor. Dia kata saya ada lesen, dia kata saya boleh bawa motor. Saya kata saya tak tahu. Saya kalau bawa sekitar luar rumah boleh, kawasan rumah boleh lah. Kalau jalan tak boleh." Lepas tu dia suruh saya bawa. Jadi saya bawa lah, saya pun jalan buat macam biasa, stres, saya press. Lepas tu terlanggar benteng batu dekat jalan. Tu yang kita orang jatuh tergolek pakcik. Okey, tak apa. Habis dia kata, "Okey tak ni, boleh bawa tak ni? Boleh bawa balik, boleh balik tak ni?" "Boleh pakcik." "Tak apa, biar pakcik hantar lah." Oh, baik juga pakcik ni, ingatkan dia nak marah. Lepas tu kata, "Pis, sorry Pis nanti lepas tu saya kata dekat pakcik tu, ayah pada kawan saya ni, dia kata, "Pakcik ada nak kena tuntut bayar tak? Nak kena bayar tak motor anak pakcik ni?" Tak payah. Dia kata tak payah. Biar pakcik settlekan. Oh, lega lah rasanya kan. Lega lah rasa. Lepas tu bawa hantar rumah, balik-balik kena marah dengan mak saya lagi 2 kali ganda. Oh, itu memang kecoh lah satu sekolah, saya dengan kawan saya ni. Oh, itu tak lupa lah, kenangan tak lupa lah. Saya dengan kawan saya jatuh motor, habis kecoh kawan-kawan saya, bahan saya apa semua kan. Apalah buat motor ni tu kan, macam-macam lah. Okay, itulah kenangan yang saya tak lupa. Okay, itu saja perkongsian saja pada hari ini. So jadi kalau sekiranya anda ingin komen untuk ceritakan apa saja pengalaman yang saya alami, boleh komen di bawah. Kan kalau sekiranya ada kekurangan dalam video saya ini, saya mohon maaf. Okay, sebab apa yang saya sampaikan ni, saya pun ada kekurangan saya sendiri, ada juga ada kelebihan saya sendiri. Okay, so pada hari ini setakat sajalah video saya kali ini. Okay, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang sedang tekan subscribe, like dan komen. Dan mana yang belum, boleh tekan subscribe channel YouTube saya, like dan komen. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.